Assalamualaikum and hi. Saya Nur Nabila binti Ramli. Saya telah menemu bual 3 daripada kawan saya yang mempunyai masalah rabun jauh. Jadi tujuan temu bual ini diadakan adalah untuk mengetahui pengalaman mereka menghadapi masalah rabun jauh. Jadi jom kita dengar apa kata mereka. Assalamualaikum. Salam. Apa khabar? Baik. Sebelum tu boleh tak perkenalkan nama, umur dan tempat belajar? Boleh. Saya Iman Azuri bin Omar. Umur 22 tahun. Belajar dekat UiTM Shah Alam. Okey, seperti yang saya dah bagi tahu sebelum ni, saya ingin menemu buat Encik Iman lah untuk tahu pengalaman Encik Iman mengenai rabun jauh ni. Sebelum tu, Encik Iman tahu tak apa yang dimaksudkan dengan miopia? Tak tahu. Okey, sebenarnya miopia ni adalah nama lain bagi rabun jauh. Okey. Seperti yang saya tahu, Encik Iman mempunyai masalah rabun jauh kan? Betul. Boleh saya tahu sejak di umur berapa Encik Iman start pakai spek? Saya start pakai spek ni masa darjah 6 lagi. Berapa power spek mata Encik Iman daripada awal pakai sampai sekarang ni? Awal pakai tu tak pasti, tapi sekarang sebelah kiri 250, sebelah kanan 300. Maksudnya semakin meningkat lah kan? Betul. Macam mana Encik Iman boleh tahu yang Encik Iman ada masalah rabun jauh? Okey, time belajar tu dekat whiteboard saya duduk belakang sekali tapi tak nampak apa yang cikgu tulis kat depan. So saya set untuk buat pemeriksaan lah. Lepas tu misalkan dia pergi jauh. Maksudnya pergi jumpa terpakar mata lah. Betul. So seperti yang Encik Iman bagi tahu lah tadi, yang Encik Iman tak nampak lah kan semasa cikgu mengajar dekat depan kan. So apa lagi simptom-simptom yang Encik Iman nampak berlaku pada perubahan mata Encik Iman? Tak ada, tu je. Ada tak rasa macam sakit kepala ke? Lepas tu mula membaca dalam jarak yang dekat? Ada? Kepala sikit lah. Sebab nak fokus tu kena takkan spek. Masa tu Boleh saya tahu apa aktiviti yang Encik Iman lakukan yang menyebabkan Encik Iman ni boleh mengalami rabun jauh? saya tak pasti. Tak Mungkin pasti. banyak tonton TV kot. Encik Iman ada buat kerja di tempat yang gelap ke sebelum ni? Tak ada. Tak ada. Okey, adakah Encik Iman pernah dengar tentang floaters? Tak pernah. Okey, macam ni. Encik Iman pernah tak sesekali bila tengok dinding warna putih ataupun langit, tiba-tiba seolah-olah penglihatan Encik Iman ni terlihat tompok-tompok hitam kecil ataupun kadang-kadang nampak macam berbenang halus? Oh, ada. Ada. Itulah yang kita panggil floaters. Okey, faham. Floaters ni untuk pengetahuan Encik Iman akan jadi lebih teruk kalau seseorang tu dia mempunyai rabun jauh dan rabun jauhnya tu sangat tinggi tapi dia tak pernah pakai spek dan tak pernah jumpa doktor pakar mata. Okey, faham. Okey, seperti yang kita tahu sekarang ni kan belajar dekat rumah. Macam mana Encik Iman menjaga kesihatan mata untuk mengelakkan berlakunya kenaikan pada power spek mata Encik Iman? Jaga biasanya tak buat kerja dalam gelap lah. Buka lampu dulu baru buat kerja. Sebab sekarang kan kita guna laptop kan sekarang. So buka lampu lah. Tak boleh buat kerja dalam gelap. Soalan yang Hello? terakhir, adakah Encik Iman pernah rasa susahnya pakai spek ni? Oh, sangat susah. Dia rasa membebankan sikit lah. Boleh tahu kenapa Encik Iman boleh rasa macam tu? Hello? Hello. Sebab saya ni pakai spek on off. Maksudnya bila nak keluar je saya pakai. Kalau dekat rumah jarang lah. Macam tu. So masa tak pakai tu dia akan tak nampak lah. Okey. Baiklah, itu sahaja temu bual kita. Terima kasih Encik Iman kerana sudi meluangkan masa. Okey, sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Cik. Salam. Cik sihat? Alhamdulillah sihat. Sebelum tu boleh tak Cik perkenalkan nama, umur dan tempat belajar? Okey, nama saya Hisam Afnan binti Suhaimi, boleh panggil Hisam. Umur 22 tahun.
Belajar di Universiti Sains Malaysia, kebetulan. Okey, so dalam sesi temu bual ni, kita akan membincangkan tentang masalah miopia. Sebelum tu, adakah Cik tahu apa itu yang dimaksudkan dengan miopia? Tak tahu. Okey, sebenarnya miopia ni adalah nama lain bagi rabun jauh. Seperti yang saya tahu, Cik mempunyai masalah rabun jauh kan? Ya. Jadi macam mana penglihatan mata Cik? Buat masa sekarang memang rabun lah. Memang tak nampak. Kalau tak pakai spek tu memang blur lah, tak nampak apa. Okey. Semasa di umur berapa Cik mengalami rabun jauh ni? Saya start rabun mula daripada masa saya darjah 6 lagi. Tapi masa tu saya belum pakai spek lagi lah. Rabun sikit-sikit baru. Seterusnya, macam mana Cik boleh tahu yang Cik ni mempunyai masalah rabun jauh ni? Okay, masa mula-mula tahu tu masa dalam kelas lah. Masa belajar tu tak nampak lah, macam nampak blur je tulisan dia kan. Masa tu lah baru rasa macam rabun tu. Faham? Okay, soalan seterusnya, boleh saya tahu apa aktiviti yang Cik lakukan yang menyebabkan Cik ni boleh mengalami rabun jauh? Saya rasa lah salah satu sebab saya ada rabun jauh. Yang pertama memang keturunan lah. Yang kedua, saya rasanya tidur ke malam ke sebelum tidur suka tengok phone dalam Gelap. keadaan bilik yang gelap. Lepas tu, adakah Cik pernah dengar tentang floaters? Tak pernah dengar. Tak pernah. Floaters ni adalah satu keadaan di mana apabila, contohlah bila dia melihat dinding putih tu, dia akan nampak macam tumpukan kecil hitam macam tu. Lepas tu tiba-tiba hilang. Cik tak pernah nampak lah. Saya rasa macam pernah juga lah. Banyak kali juga lah jadi macam tu. Baru tahu lah. Tapi baru tahu. Okey. Seperti yang kita tahu sekarang ni kan, online digital learning, belajar kat rumah. Macam mana Cik menjaga kesihatan mata daripada terus melihat laptop dan gadget? Saya rasa mungkin lepas saja habis kelas tu maksudnya rehat diri dulu, maksudnya stop main handphone ke apa lah, rehatkan mata dulu. Lepas tu maybe amalkan tidur awal kot. Okey, faham. Itu sahaja Cik temu bual kita hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih sangat-sangat sebab sudi meluangkan masa untuk berkongsi sedikit pengalaman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik sihat? Alhamdulillah sihat. Sebelum tu boleh tak perkenalkan nama, umur dan tempat belajar? Okey, nama saya Ifah Nadira binti Mak Zaid. Saya berumur 22 tahun. Tempat belajar saya Universiti Pendidikan Sultan Idris. Okey. Sebelum tu, adakah Cik tahu apa yang dimaksudkan dengan miopia tu? Mio apa? Miopia. Tak. Okey, sebenarnya miopia ni adalah nama lain bagi rabun jauh. Okey. Seperti yang saya tahu, Cik mempunyai masalah rabun jauh kan? Ya. Jadi macam mana penglihatan mata Cik? Penglihatan mata saya macam kalau saya tak pakai cermin mata, saya tak dapat lihat lah. Memang blur terus. Saya memang kena pakai cermin mata even dekat rumah pun. Semasa di umur berapa Cik mengalami rabun jauh ni? Yang saya perasan masa saya darjah 4. Saya macam masa tu saya dalam kelas. Lepas tu guru kat depan tu dia mengajar. Jadi saya tulisan dia tu saya tak nampak dengan jelas. Jadi saya pun ingatkan macam kenapa yang tak nampak kan. Saya pun try lah untuk duduk kat depan. Saya duduk kat depan lah. Saya duduk kat depan untuk bagi nampak tulisan tu lah. Saya tak terfikir pula saya rabun kan. Lepas tu bila duduk pada jarak yang dekat, tulisan tu dia akan jelas lah. Cuma kalau pada jarak yang jauh, dia memang Kabur. Kabur tak. Sebelum Cik tahu Cik mengalami rabun jauh ni, nampak simptom-simptom tak? Kalau simptom tu dia macam pening lah. Lepas tu saya akan kecilkan mata saya kan. Saya macam
kecilkan untuk fokus benda tu, bagi saya nampak juga. Saya jadi macam kecilkan mata, jadi dia nampak lah sikit-sikit. Boleh saya tahu apa aktiviti yang Cik lakukan yang menyebabkan Cik ni boleh mengalami rabun jauh? Saya selalu tengok TV pada jarak yang dekat. Masa saya kecil, saya selalu tengok TV pada jarak yang dekat. Cik ada buat tak macam kerja di tempat yang gelap ke? Tempat gelap tu, mula-mula saya nak start Rabu tu bukan sebab saya main phone lah. Sebab saya tengok TV pada jarak yang dekat. Soalan seterusnya, adakah Cik tahu yang rabun jauh yang tinggi ni boleh membawa kepada komplikasi lekangan retina kalau tak dirawat? Sebelum tu Cik tahu tak apa itu lekangan retina? Belum. Tak tahu. Lekangan retina ni adalah lapisan retina, dia terangkat dari kedudukan asal dan menyebabkan berlakunya koyakan kecil pada retina. Dan kesannya boleh menyebabkan buta. Ya ke? Saya tak pernah tahulah pasal tu, sebabnya kan kat kedai spek pun dia tak ada cakap kan. Sebenarnya kan, rabun jauh ni dia ada peringkat-peringkat dia. Sebenarnya macam ni Cik, punyai rabun jauh yang tinggi ni, dia tak jumpa doktor, faham tak? Dia tak jumpa doktor, dia biarkan macam tu je. Kisahnya macam ni lah yang boleh menyebabkan berlakunya lekangan retina ni. Dia biarkan macam tu je. Faham. Okey lah, lepas ni saya akan try rujuk doktor juga. Dia seelok-eloknya pergi jumpa doktor pakar mata tu sekali setahun lah untuk cek kesihatan mata kita. Soalan seterusnya, adakah Cik pernah dengar tentang floaters? Floaters. Terapung tu ke? Ya betul. Contohnya macam Cik lihat langit ke ataupun lihat dinding yang berwarna putih, Cik akan nampak bintik hitam ataupun macam benang-benang macam tu, nampak lepas tu hilang tiba-tiba. Ada tak nampak macam tu? Ada. Itulah yang kita panggil floaters, Cik. Sebenarnya floaters ni dia tak bukan penyakit yang serius lah. Sebenarnya biasanya seseorang yang mengalami lekangan retina ni akan mengalami gejala floaters lah. Dan bila dia mengalami gejala floaters ni, akan merasakan pandangan mereka ni terganggu dan tertutup. Faham. Patutlah saya, macam kalau saya tengok langit tu macam nampak benang-benang. Lepas tu hilang tiba-tiba, Cik? Tu kenapa? Bayangan ke? Dia kadang-kadang lah, dia tak selalu pun. Macam saya ingatkan, macam imajinasi saya ke macam habuk dalam mata ke. Saya macam berkelip lah nak bagi dia hilang. Seperti yang kita tahu sekarang ni kan online digital learning, belajar kat rumah. So macam mana Cik menjaga kesihatan mata Cik daripada terus melihat laptop dan gadget? Kalau nak jaga mata ni, saya beli cermin mata yang UV protector dia kan. Lepas tu saya guna kecerahan laptop dengan phone saya ni bawah sekali lah. Saya tak main phone dalam gelap. Saya selalu buka lampu lah kalau nak main phone. Cik tak pergi keluar main kat luar ke? Petang-petang ke? Ya betul. Tak. Cara untuk kita melambatkan proses rabun jauh ni adalah dengan kita keluar, tengok cahaya matahari. Kita kena tengok rumput kan, warna-warna hijau tu. Selain tu kita juga kena amalkan pemakanan yang sihat yang mengandungi vitamin A, C dan E. Saya selalu jugalah buat macam jus carrot. Itu sahaja Cik temu buat kita hari ni. Terima kasih sangat-sangat Cik sudah diluangkan masa untuk berkongsi pengalaman Cik tentang rabun jauh. Sama-sama Cik, bagi ilmu. Sama-sama. Salam.